Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita akan sambung kelas dengan tajuk research. Oh, silap. Tak keluar. Okay, tajuk malam ni adalah research design in quantitative research. Mereka bentuk kajian dalam kajian berbentuk kuantitatif. Boleh nampak? Helmi, Nampak ke? nampak? Ada. Nampak. Ya, apakah yang dimaksudkan dengan research design? Research design ni dia adalah satu plan. Satu plan, satu structure, satu strategi yang dibangunkan oleh pengkaji. Jadi bila kita nak buat suatu research, kita kena ada plan. Macam mana kita nak buat rumah, kita mesti ada plan. Begitu juga untuk buat research, kita kena ada plan. Plan itulah dinamakan research design. Reka bentuk kajian. Kalau nak buat rumah pun kena ada plan. Tak boleh main buat aja kan? Begitu juga research. Mesti ada plan. Jadi yang dinamakan plan itulah dinamakan research design. So research design is a plan, strategy of investigations. Strategi untuk membuat kajian. Plan tu direka supaya towards the end, di penghujungnya pengkaji itu akan boleh menjawab persoalan kajian dan mencapai objektif kajian. Jadi di dalam bab 1 dah ditulis objektif kajian dan dah ditulis persoalan kajian. Jadi sekarang pengkaji kena design, kena reka satu plan bagaimana untuk menjawab persoalan kajian dan bagaimana untuk mencapai objektif kajian. Plan itulah dinamakan research design. Jadi research design atau the plan is a complete scheme. Dia adalah satu skema yang lengkap. Maksudnya dia mesti cerita apa? Pertama dia mesti tengok objektif kajian, tengok persoalan kajian, dan daripada situ macam mana nak jawab objektif kajian, macam mana nak jawab persoalan kajian. Macam mana nak jawab tu? Itulah plan. Kena ada satu perancangan. Perancangan tu mengandungi apa? Perancangan tu mengandungi bagaimana untuk dapatkan data. Macam mana nak dapat data? Ustaz Elmi, macam mana nak dapat data? Itulah plan dia, kena tulis. Lah ni tak tahu lagi kan? Lah ni tak dapat lagi data. Tapi kena ada perancangan untuk dapat data. Jadi Ustaz Elmi kata data collection, kutipan atau pengumpulan data itu berdasarkan kaedah apa? Questionnaire. Saya question Questionnaire. Kena tulis temu bual. Questionnaire temu bual itu adalah dipanggil kaedah pengumpulan data. Kena tulis Ustaz Ilyas kena tulis lah. Nak capai objektif tadi tu, nak ambil data pada mana? Kena tulis Itulah dinamakan research design. Data tu nak dapat daripada mana? Apa kaedah pengumpulan data? Kalau Ustaz Ilmi nak guna questionnaire. Contoh, questionnaire adalah salah satu kaedah pengumpulan data. Questionnaire adalah kaedah pengumpulan data yang berbentuk data primer dan biasanya berbentuk kuantitatif. Kalau kualitatif, contohlah Ustaz Ilyas nak buat kualitatif. Jadi antara kaedah yang boleh difikirkan, contohnya nak dapat
data untuk menjawab persoalan kajian dan mencapai objektif kajian itu, contohnya, Ustaz Ilyas, boleh interview pakar. Kan? Atau boleh buat FGD, Focus Group Discussion. Bukan FGV, Ustaz Ilyas. Bunyi nak semacam. Bunyi nak semacam. FGV, Felder Global Venture. Global Ventures. FGD, Focus Discussion Group. Focus Discussion Group ni ialah kita mengumpulkan beberapa orang pakar dalam satu masa yang tertentu dan pengkaji boleh bertindak sebagai moderator yang akan bertanya soalan kepada mereka-mereka yang terpilih untuk menyertai Focus Discussion Group. Siapa yang nak dipilih? Expert dalam bidang tu lah. Expert tu siapa? Ada orang kata, oh expert ni mesti kena ada pensyarah. Tak mesti. Expert yang dapat mengkaji, yang dapat memberi jawapan kepada persoalan kajian tersebut. Mungkin boleh jadi kawan Ustaz Ilyas di FGV yang boleh menjawab soalan-soalan tersebut. Jadi pertama kena nyatakan kaedah pengumpulan data. Yang ni bab 3 lah ni. Kemudian kena nyatakan apa? Bab 3. Kaedah. Lepas dah kumpul nak buat apa? Lepas Analisis. betul. Ini dapat A ya Ustaz Ilyas ni. Analisis. Lepas dapat data, kita akan masukkan data tersebut dulu. Kita input data tersebut. Lepas tu kita mesti analisis. Kalau Ustaz Elmi mungkin dia nak kata dia nak menganalisis guna multiple regression analysis. Contoh kalau canggih lagi structural equation modeling. Kalau nak buat tu memang A lah, confirm lah. Jadi terpulang lah. Macam mana kita nak menganalisis data tersebut. Kalau Ustaz Ilyas pula lepas interview, katakan lepas interview, lepas tu nak menganalisis data macam mana? Untuk interview buat masa sekarang, Ustaz Ilyas tulis menggunakan analisis thematic. Menggunakan analisis thematic. Thematic. Thematic ya. Mari saya tunjuk. Apakah yang dimaksudkan dengan analisis thematic itu? Kita boleh gunakan ni contoh menganalisis data menggunakan kaedah thematic. Boleh nampak tak? Ada. Thematic analysis is a method for analyzing qualitative data that involves reading through a set of data and looking for patterns in the meaning of the data to find themes. It is an active process of reflexivity in which the researcher's subjective experience is at the center of making sense of the data. Okey, yang pertama sekali, kalau nak guna interview ataupun FGD, Focus Group Discussion, yang pertama sekali mesti dibuat apa? Mesti dirakam. Okey, lepas dirakam, mesti ditulis semula apa yang disebutkan oleh responden tersebut, oleh orang yang kita interview itu. Mesti di-type semula. Dipanggil proses transcription.
Ya, transcription ya. Okey. Selepas itu kita akan mencari apakah tema-tema yang ada. Macam mana kita nak cari tema-tema yang ada? Dalam banyak-banyak yang dicakapkan tu, macam mana kita nak tentukan tema? Ustaz Ilyas nak kaedah yang canggih ke kaedah 70-an? Yang canggih, Prof. Oh, hebat. Yang canggih untuk semester depan lah. Nah. Untuk sekarang ni, kita cerita kaedah 70-an lah. Kaedah 70-an, lepas interview dia rakam. Okay? Lepas rakam dia buat apa? Buat transkripsi. Dia type semula lah apa dia rakam. Lepas tu dia akan beli pen highlighter. Tahu pen highlighter? Highlighter. Highlighter kan? Dia ada banyak-banyak color. Okay, dia tentukan tema dia. Katalah tema dia yang pertama, sikap. Dia carilah. Sikap dia nak color dengan warna hijau. Contoh. Dia cari yang mana dia tu sebut tentang sikap. Jadi dia highlight lah. Sebut sikap je warna hijau. Sikap je warna hijau. Atau apa-apa yang membawa maksud sikap, warna hijau. Warna kuning pula untuk keimanan. Contoh. Apa-apa perkataan yang membawa maksud keimanan, dia akan highlight. Dia akan cari tema-tema tu, katalah dapat 4 atau 5 tema, dia stop. Dan dia tulis semula mengikut apa yang di highlight tadi. Okey, tu kaedah 70-an, 80-an. Tahun 90-an, dia dah ada software. Okey, software dia ada yang namanya Atlas TI. Ada yang nama dia lupa pula dah malam ni. Mengantuk ke. Yang pertama Atlas TI, yang kedua NVivo. NVivo. Yang ketiga yang famous, yang trending sekarang namanya ANP. Analytic Network Process. ANP. Tu yang canggih lah. Kalau Ustaz Ilyas nak belajar tu, kena bayar duit lah. Nanti saya charge lah sekali satu kursus. Satu kursus RM50. Sebab yang tu dia satu kursus kalau Atlas TI pergi kat pakar-pakar kan. Lah ni dalam lebih kurang RM600 lah. Tapi kursus saja tu. Faham tak tahu lagi. Atlas TI. NVivo murah sikit lah. Antara RM300 hingga RM400. Yang tu dia canggih lah. ANP itu lagi canggih lah. Yang tu kita cerita dalam hari lain lah. Hari ni cuma nak cerita ada software yang diwujudkan untuk menganalisis data kualitatif menggunakan thematic analysis. Kita tengok secara umumnya apakah langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk langkah-langkah dalam thematic analysis. Thematic ni bahasa Melayu bertema. Dia ada tema-tema dia lah. Tema ni contoh sikap. Kita sendiri tentukan apakah tema. Kecekapan. Kita kena tentukan. Keimanan. Tema tu satu saja ke doktor? Ke ada banyak? Biasanya untuk master ni, tema dia ada 4 atau 5 tema. Tema tu ikut objektif tu lah tadi. Okay. Kalau objektif dia ada 4, tema dia 4 lah. Biasanya untuk master ni 4. Ada yang buat 5. Tell me buat berapa objektif? Saya buat 3 doktor. 3 tu paling minimum lah. Itu kira dekat ni lah. Boleh lah. 3 tu nampak macam tak berapa rajin. Tapi boleh lulus. 4 tu nampak rajin. Sebab apa saya kata macam tu? Ada budak degree pun buat 3 objektif. Kalau kita pun buat 3 juga, leceh. Tapi bukan tak boleh.
Tak apalah, untuk kelas ni buat 3 dulu. Nanti kita bolehlah tambah jadi 4. Okay. Step 1, become familiar with the data. Step pertama tu kita kena familiar, kita kena tahu dengan data tu. Data tu nak kutip daripada siapa? Respondennya siapa? Respondennya siapa? Ustaz Ilyas. Respondennya mestilah orang yang dapat memberi maklumat untuk kita menjawab research question dan juga research objective. Yang kedua, generate initial codes. Bising sikit lah. Ni apa? Ada bunga api. Lepas raya tak habis lagi. Oh. Langkah yang kedua, generate initial codes. Kita kena buat coding lagi cantik. 01, 02, 03, 04 dan bubuh nama. Coding 01 sikap. Contohlah 02 keagamaan, contoh. 03 kepercayaan, gitu. Kita yang tentukan. Macam mana nak tentukan? Yang tu cerita dalam bab 1 lah, noh. Kita dah bab 3 dah. Takkan nak ulang bab 1. Dia berkait-kait lah. Tema tu mesti ikut yang bab 1 tu lah. Ustaz Ilyas kat pening lah. Dia tak menyesal ambil MIBF ni. Buat pening. Tapi dah hujung-hujung ni dah takkan nak berhenti lah. Nanti kan, kalau Ustaz Ilyas nak buat kuali juga, nak buat thematic analysis, jangan risau, ada ni. Doing a thematic analysis, a practical step-by-step guide for learning. Ada semua. Kita kena rajin lah. Okey, yang kedua, kena buat code. Yang ketiga, mencari tema. Tema kita ikut research objektif lah. Objektif aja. Kalau contoh Ustaz Ilyas ada 3 objektif, jadi adalah 3 tema contohnya. Senang macam tu je. Kemudian kita tengok balik tema tu, review, kena review ulang kaji tu, bolehlah tanya pakar-pakar. Ustaz Ilyas boleh tanya Ustaz Helmi. Contoh gitu lah. Tanya pakar lah. Ataupun tanya pensyarah-pensyarah. Kemudian define themes, kemudian tulis. Hasil pada kajian tu ada 5 tema contoh. Atau ada 3 tema. Nanti Ustaz Ilyas boleh cari di sini. Ada banyak. Dalam bahasa Melayu pun ada. Okay, kita balik kepada tajuk kita adalah Research Design in Quantitative Research. Jadi itu research design. Research design mengandungi the start dengan objektif, dengan research question. Kalau kuantitatif, dia ada hipotesis. Dia buat hipotesis. Kan? Ustaz Helmi contohnya dah ada 3 hipotesis. Lepas tu, kena ada plan macam mana nak collect data. Kalau kuantitatif, kena tentukan population of the study. Lepas tu apa? Sampel, sampel kajian. Lepas tu kena siapkan questionnaire lah. Distribute questionnaire, dapat data, input data dalam SPSS. Lepas tu boleh analisis lah. Kena cerita semua proses tu. Itulah maknanya research design. Dalam kuantitatif biasanya ada framework. Ini contoh saja framework lah.
Di sini yang kiri sekali dipanggil apa dia? Ustaz Almi? Dipanggil independent variable. IV. 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 Oh, cekap dah Ustaz Liah ni. Sebut IV pun kemas dah ni. Boleh dapat A dah ni. Ya. Belajar dengan Ustaz Ilmi pun. Tak faham tanya Ustaz Almi ya. Yang kiri sekali kita Hmm. panggil IV, independent variable, pemilih ubah bebas. Apa dia pemilih ubah bebas atau IV ni? Pemilih ubah bebas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih ubah seterusnya. Dalam kes ni ada pemilih ubah yang duduk di tengah-tengah yang kita panggil mediating variable. Kita panggil mediating, pemilih ubah penengah. Pasal apa? Pasal dia duduk tengah. Pasal apa dia duduk tengah? Ustaz Almi, pasal apa dia duduk tengah? Sebab ada anak panah yang di belakang dia tu. Sebab dia ada faktor-faktor yang mempengaruhi dia. Dan dia pula mempengaruhi faktor yang sebelah kanan dia. Sebab tu dia panggil mediating. Sebab dia berada di tengah. Mediating ni bermaksud dia ada antecedent. Benda apa pula antecedent? Antecedent ni benda yang datang sebelumnya. Maksudnya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Okey? Kemudian dia mempengaruhi sesuatu. Niat mempengaruhi gelagat. Macam kita nak semayang lah, Ustaz Elias. Sebelum semayang tak apa tepat. Macam kita nak puasa lah. Sebelum puasa, dia kena niat dulu. Ya. Lepas tu baru puasa. Tapi semayang tak boleh sebab semayang dia sebahagian Kata daripada rukun. Niat tu sebahagian daripada rukun semayang. Kan? Dalam kes ini, niat tu mai dulu, baru buat. Dalam banyak kes, kita niat dulu, baru nak buat kan? Kita nak makan pun niat dulu. Sekejap lagi nak makan, lapar. Lepas kita ada keinginan niat tu, barulah kita buat makan. Macam nak masuk kelas ni, tadi nak masuk kelas, tengok-tengok, ada kelas. Jadi ada niat nak masuk lah, barulah masuk kelas. Sebab tu niat duduk di tengah. Okey. Ni contoh saja. Saya tak ceritalah apa benda dalam tu. Nak cerita dalam kuantitatif ni dia ada theoretical framework. Dalam theoretical framework dia ada IV, ada mediating dan ada dependent variable. Dependent variable ni apa? Dependent variable ni tajuk kita. Yang ni tajuk dia tentang gelagat kepatuhan pembayaran zakat. Apa-apa tajuk kita lah. Okey, jadi dalam tajuk kita malam ni adalah kuantitatif. Untuk kuantitatif, dia mesti ada hipotesis. Ya. Based on the theoretical framework, a researcher could develop hypothesis. Mula dia buat dulu theoretical framework, lepas tu dia develop hypothesis. Okay, macam ni tadi, theoretical framework. Ada H1, H2, H3, H4 ni apa? H tu hypothesis lah. Kalau Ustaz Ilmi, kalau dia ada 3 IV, maksudnya dia ada 3 hipotesis lah. Hipotesis. Hipotesis ini berdasarkan kepada theoretical framework kita. Pasal nak demam, nak gagah agak sikit lagi. Kalau tak larat lagi, kita berhenti. Itulah kenapa. Lepas tu kita sambung Malaysia. Dengar suara Prof pun lain tu. Kita sambung tiap-tiap malam. Cuaca kau datang tadi ni. Boleh insyaAllah. Tadi lepas ajak saya makan di Kuala Bakung. Lepas tu tengah makan hujan lebat. Ni makan tu di apa gerai lah, di apa warung di kampung, hujan lebat kena. Lepas tu dah tua-tua ni kena hujan sikit dia gaduh nak demam.
pi klinik, lepas Maret tadi pi klinik. Kemudian ada doktor tu something, Lah. muda lagi, doktor umur 20-an. Dia tanya Pak Cik, sakit apa? Amboi. Saya kata, tadi saya kena demam. Tadi saya kena hujan. Lepas tu saya nak demam. Pak Cik ada penyakit apa? Saya kata, darah tinggi ada. Oh, darah tinggi dengan kencing manis tak ada? Budak ni aku nampak. Saya kata, saya darah tinggi. Saya tak ada lah kencing manis. Doktor apa macam tu? Dia kata, oh ada darah tinggi, nak kencing manis tak ada lah. Berapa kali saya nak kata saya tak ada kencing manis? Saya ada darah tinggi ya. Doktor apa macam ni? Dia dah lah panggil saya Pak Cik. Dia ingat kita ni Pak Cik yang duduk di kampung. Cakap tak. Okey. Kita rehat sat 5 minit lah. Saya nak Boleh, Prof. minum kopi sat. Dan kopi, Sat. Minum ayak kata. Banyak lah sat lah. Saya nak pause recording sat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sambung. Yang ni tajuk-tajuk penting yang masuk dalam exam, jadi bagi perhatian lah. Baik, Doktor. Okey, dalam apa ni, dalam kita buat research design, reka bentuk tu, kita perlu menyatakan tentang data. Kalau kuantis, data kuanti lah. Kalau kuali, data kuali lah. Dan ada juga kaedah yang berbentuk mixed method. Yang ni satu kaedah yang menggabungkan data kuanti dan juga data kuali. Apakah maksudkan dengan data? Data adalah satu rekod yang sistematik tentang kuantiti sesuatu perkara. Kuantiti sesuatu pembeli ubah. Macam kita tengok tadi, kalau kita tengok di sini tadi, ini adalah perkara ataupun pembeli ubah. Jadi sekarang kita nak kutip data untuk mengukur setiap pembeli ubah yang kita telah masukkan dalam theoretical framework. So data adalah satu rekod yang sistematik tentang kuantiti sesuatu. Kuantiti pembeli ubah tersebutlah. Yakni dia adalah menunjukkan nilai-nilai yang berbeza untuk suatu kuantiti. Jadi bila sebut data, data tu adalah satu kutipan fakta. Fakta tu dapat daripada yang kita kumpulkan lah. Dia adalah satu koleksi fakta, ataupun figure yang kita kumpul untuk tujuan yang tertentu. Yakni untuk tujuan menjawab objektif kajian dan juga menjawab persoalan kajian. Contoh data yang kita boleh kumpulkan adalah melalui suatu tinjauan menggunakan soal selidik. Bila data itu kita kumpulkan, kita analisiskan dia, kita organize, kita analisiskan dia, data itu dipanggil maklumat. Data yang tidak dianalisis adalah tidak berguna. Data mesti sesuatu yang boleh difahami dan dianalisis, kemudian dia dipanggil information atau maklumat ataupun knowledge. Data boleh jadi data primer. Data primer maksudnya data yang dikumpulkan sendiri oleh pengkaji itu. Kalau kita kumpul sendiri dipanggil data primer.
ataupun data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikaji, dikumpulkan oleh pengkaji yang lain, yang mana kita gunakan. Jenis-jenis data, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Secara mudahnya, data kualitatif adalah merujuk kepada suatu ciri-ciri ataupun suatu attribute. Dia adalah data yang tidak boleh dikira. Dia boleh jadi dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar, dalam bentuk rakaman, tapi dia tidak bernombor. Contoh, kalau kita kumpulkan data melalui temu bual, apa yang kita dapat? Kita mungkin ada gambar, mungkin boleh buat video, boleh buat rakaman, dan kita kena buat transkripsi. Maksudnya kita type setiap apa yang dituturkan. Jadi data tu last kali dia berbentuk apa? Berbentuk tulisan, berbentuk words, perkataan-perkataan. Itu adalah data kualitatif. Jadi Ustaz Ilyas duduk termenung. Silap nak guna kuali ni. Kalau buat kuanti tak apa. Tu dia. Nak kena type balik apa semua. Tapi yang tu untuk semester depan lah. Hmm. Untuk semester ni, apa ni, hantar dululah apa yang dibuat tu nah. Tak apa, nanti nak ubah pun tak apa. Okay, satu lagi data adalah data kuantitatif. Ustaz Ilmi nak buat Kuanti. research guna kuanti. Ya. Ya. Bila sebut kuanti, maksudnya data itu mesti dalam bentuk nombor. Kita boleh Betul. persembahkan dalam bentuk nombor. Kalau kita buat questionnaire, di situ ada questionnaire items. Di setiap penyataan itu, setiap questionnaire item itu, responden akan tick mengikut skala tertentu. Kalau guna skala Likert 1 sehingga 5, maksudnya responden tu akan tick sama ada 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5. Dan bila kita input, dia akan jadi nombor. Bila nombor, maksud dia boleh diukur dan boleh dibuat analisa. Pengkaji boleh menganalisiskan data nombor tu, boleh mengira, boleh menganalisis dan boleh persembahkan dia dalam sebagai suatu analisis yang bernambah, yang bernombor, dan akhirnya berdasarkan kaedah statistik kita boleh membuat kesimpulan sama ada hubungan tersebut signifikan ataupun tidak signifikan. Sama ada hipotesis itu diterima ataupun tidak diterima. Bila dapat penemuan itu nanti, kita perlu memberi justifikasi. Kenapa hubungan itu signifikan? Kenapa hubungan itu tidak signifikan? Setelah kita menganalisis data tersebut. Oh. Okey, data juga kita boleh dalam pengumpulan data kita boleh kumpulkan sendiri data tersebut. Bila pengkaji mengumpulkan sendiri, itu dipanggil primary data. Data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh Tak dengar suara doktor.
tutup suara ni. Okey, jadi Okey. data primer adalah data yang dikumpulkan oleh pengkaji itu sendiri dengan tujuan yang tertentu, biasanya untuk menjawab persoalan kajian dan mencapai objektif kajian. Secondary data adalah data yang dapat daripada sumber yang lain, data yang dikumpulkan oleh pihak yang lain. Contohnya macam mana? Data yang ada dalam laporan tahunan atau dalam website, itu adalah data sekunder, yakni data yang didapati daripada sumber yang lain, yang telah dikumpulkan oleh pihak yang lain. Maksudnya, pengkaji-pengkaji lain telah mengumpulkan data tersebut dan kita hanya menggunakan data tersebut. Okey, kaedah-kaedah kutipan data yang pertama menggunakan survey. Survey contohnya menghantar soal selidik. Boleh digunakan menggunakan email atau menggunakan web yang tertentu. Sekarang ni orang guna Google Form, Google Form pun boleh. Walau bagaimanapun, biasanya lah kalau kita tak kenal responden, respon rate adalah rendah. Kita hantar banyak Google Form, tapi yang menjawabnya tidak ramai. Jadi response rate adalah rendah. Itu masalah utama bila kita guna email ataupun Google Form. Masalah yang kedua, kita tak tahu siapa yang jawab. Itu masalah. Jadi sebahagian pada research itu dia menjadi kurang kepercayaan, kurang boleh dipercayai apabila pengkaji tidak dapat mengkhususkan dan menentukan responden yang menjawab itu adalah responden yang dikehendaki. Contoh, kalau contohnya dia kata respondennya adalah guru sekolah menengah di Kedah. Kemudian dia pun hantar menggunakan Google Form. Ada kemungkinan orang yang menjawab Google Form itu bukan guru. Tata bini dia jawab, tata lelaki dia jawab, tata anak dia berjawab. Jadi itu masalahnya, pengkaji itu tidak pasti siapa yang jawab. Itu masalah menggunakan e-survey. Yang kedua, boleh guna interview. Kalau interview ni dia boleh guna untuk kuanti dan juga untuk kuali. Tapi kebiasaannya interview ni untuk kuali lah. Kualitatif. Untuk kualitatif lah. Bila kita nak interview, Ustaz Ilyas, kita nak pilih siapa? Ada. Siapa tanya saya ni? Pensyarah tanya saya. Kalau kita buat expert interview, mestikah kita jemput pensyarah juga? Tak mesti. Expert interview adalah orang yang expert, yakni orang yang tahu tentang tajuk ataupun soalan-soalan yang kita nak tanya. Kan? Kalau Ustaz Ilyas nak tanya, bagaimanakah asnaf-asnaf itu ditentukan oleh FGV. Contoh nak tanya tu. Takkan nak tanya pensyarah mana tahu. Kena tanya orang yang terlibat dalam bahagian tu lah. Tu contoh kan. Contoh soalan. Jadi orang yang diinterview itu mesti melambangkan siapa yang boleh memberi maklumat kepada pengkaji. Jadi orang yang kita pilih sebagai responden untuk interview itu mestilah mereka yang boleh memberi maklumat kepada pengkaji. Dia minimum berapa orang kita kena interview, Prof? Dia tidak ada minimum.
Kaedah yang kita guna, biasanya kita guna kaedah lupa nama dia, saturation method, kaedah tepu. Apakah saturation method atau kaedah tepu? Kaedah tepu, pengkaji akan mula dengan responden yang pertama. Kemudian kalau jawapan itu sudah cukup, sudah tepu, berhenti. Kalau katakan, ada lagi lah persoalan yang belum dijawab, pergi kepada responden yang kedua. Kalau jawapan pada responden pertama dan responden kedua cukup untuk menjawab persoalan kajian, cukup untuk mencapai objektif kajian, berhentilah dekat dua. Itu dipanggil kaedah tepu. Saturation method. Saturation method. Saturation method. Mari saya cuba Google. Boleh nampak tak? Saturation method. Boleh nampak tak? Tak keluar. Oh, tak keluar lah. Macam mana ni? Di mana? Ni nampak tak? Boleh Ada. nampak? Ada nampak. Ya, dia kata apa? Saturation in qualitative research is when through the course of interviewing or observation, you notice the same themes coming out repeatedly. As you interview more and more participants, you stop finding new themes, ideas, opinions, or patterns. Dia kata, saturation ni, maksudnya, sepanjang proses kita buat interview, contohnya, jawapan yang diberikan adalah repeated, jawapan yang sama. Kita tanya responden yang lain juga dapat jawapan yang sama. Maksudnya jawapan itu sudah tepu. Jadi kita akan berhenti di situ. Boleh? Maksudnya di sini, saturation refers to the point in data collection when no additional issues or insights are identified and data begin to repeat. Maksud sini adalah bila interviewer tu, pengkaji tu dia buat interview, okey, jawapan daripada responden yang terakhir tu dia repeat je daripada jawapan-jawapan yang lain, maksudnya jawapan itu sudah tepu. Jadi kita berhenti di situlah. Boleh jadi kita berhenti di interviewer yang kedua. Boleh jadi ketiga. Dan seterusnya. Jadi untuk saturation method ni kita tidak tentukan daripada awal. Kita hanya tentukan sepanjang as we go along. Masa kita buat tu. Sikit lagi nak? Boleh. Boleh tak? Tak mana dah tahu. Kalau nanti saya ingat nak sambung malam esok lah. Boleh. Sambung sikit lagi. Boleh nampak? Nampak. Jadi bila kita interview, kita kena pastikan orang yang dipilih untuk kita interview itu adalah expert, yakni mereka mempunyai pengetahuan dan mereka boleh memberi maklumat yang kita nak.
Okey, seterusnya observation. Yang ini jarang student MRBF buat. Observation adalah pemerhatian, bahasa Melayu pemerhatian adalah satu pendekatan untuk mengumpulkan data yang sistematik. Jadi pengkaji biasanya akan pergi ke natural setting, pergi ke tempat yang semula jadi. Maksudnya, contohnya dia nak kaji tentang kehidupan dan aktiviti orang asli. Dia akan pergi buat pemerhatian dan dia akan duduk natural setting. Dia mesti duduk di tempat orang asli tu. Oh, tu menarik tu, observation. Semasa saya masih muda dan masih handsome, saya masa tu berumur 27 tahun. Muda lagi, handsome. Masa saya muda tu saya handsome lah. Saya mungkin tak percaya kan. Jadi masa tu saya berumur 27 tahun. Saya telah dijemput oleh seorang pengkaji, oleh ketua penyelidik untuk menyertai projek untuk mengkaji tentang budaya remaja nakal yang juvenile, budaya remaja yang juvenile, yang nakal, yang membuat aktiviti yang melanggar undang-undang lah, dan aktiviti yang tidak bermoral. Okey, masalah pada tahun 95 tak silap sekitar pertengahan 90-an, masalah remaja lepak. Lepak racing masa tu dah ada. Racing tak sehebat sekarang tapi dah ada. Yang belum bermotor dan yang banyak lepak dan banyak aktiviti tidak bermoral. Okey. Jadi macam mana nak collect data tu? Objektif kajian sudah dibentuk lah. Dan kaedah yang nak digunakan adalah kaedah pemerhatian. Maksudnya pengkaji kena memerhatikan langkah-langkah aktiviti yang dibuat oleh remaja yang juvenile ini di sekitar Alostar. Jadi saya adalah salah seorang pengkaji, ahli penyelidikan, dan saya telah ditugaskan untuk ke Alostar, antaranya ke City Plaza. Lah ni ada lagi tak City Plaza? Ada lagi? Ada, Doktor. Dulu ada City Point dan ada City Plaza. Jadi saya Yang sebelah-sebelah. sebelah-sebelah. Saya telah ditugaskan untuk membuat pemerhatian. Jadi cerita lawaknya, akhirnya saya dibuang daripada guru ahli penyelidikan tersebut kerana saya gagal untuk mendapatkan data. Sebab apa? Apabila saya cuba untuk memerhati, kadang-kadang saya pergi dekat, semua mereka lari lintang pukang. Dia ingat polis kot. Mereka ingat dia ni siapa lah, polis ke apa kan. Jadi dia ambil pensyarah lain yang lebih nampak remaja. Walaupun masa tu saya baru berumur 27 tahun, taklah tua, tapi gaya saya ni agak skema kot. Jadi remaja-remaja tu bila saya cuba mendekat, tengok daripada jauh dan cuba memerhati, mereka nampak saya ni macam pelik sikit dan tak dapat data lah. Itu contoh kajian yang menggunakan pemerhatian. Yang pengkaji boleh memerhatikan perlakuan pertama tanpa melibatkan diri, perhatikan. Yang kedua boleh melibatkan diri. Jadi ada dua jenis observation. Yang pertama dipanggil participant observation. Ini adalah pemerhatian di mana pengkaji itu observe kumpulan itu dan participate dan mengambil bahagian.
Kalau nak mengkaji tentang geng-geng yang race motor, maksudnya kalau nak guna kaedah participant, pengkaji itu kena berlakon. Pi race sama. Yang ni Ustaz Ilyas boleh lah. Kalau saya memang tak boleh lah. Makna dia kena participate dan dia juga seeloknya tidak mendedahkan kata saya ni sebenarnya researcher ni nak mengkaji kamu, tak, seeloknya tak perlu bagi tahu lah. Sebab dibimbang kalau bagi tahu dia akan mengubah gelagat orang yang dikaji. Tapi ada juga pengkaji yang dia bagi tahu daripada awal, saya ni datang untuk membuat kajian. Boleh juga. Contohnya ada seorang penyelidik daripada Jepun, ya. Dia nak mengkaji tentang kesan pendidikan agama Islam ke atas mereka yang belajar agama dan juga ke atas masyarakat sekeliling. Ustaz Ilyas, pengkaji daripada Jepun, seorang perempuan datang ke sekolah-sekolah agama untuk mengkaji kesan pendidikan agama ke atas individu yang belajar agama dan ke atas masyarakat sekeliling. Dan dia bukan Islam. Jadi bila orang semayang, dia buat macam mana? Dia semayang juga. Dia bukan Islam. Dia nak rasa, nak feel. Sebab dia nak participate. Dia nak mengambil bahagian, nak rasa. Bila orang puasa, dia puasa. Orang pakai tudung, dia pakai tudung. Dia bukan Islam. Tujuannya dia nak participate, nak merasa kan. Dan kajian dia dah siap. Saya kenal dia dengan baik. Daripada dia belum kahwin, sampai dia kahwin, sampai sekarang anak, saya tak ingat anak ada berapa. Baru dia mai cari saya di kampung saya tu. Tapi sebab saya tak balik kampung, tak dapat jumpa lah. Dan dia masuk Islam masa dia kahwin. Alhamdulillah. Jadi itu cerita benar lah. Sebuah kajian yang menggunakan participant. Hari tu saya pergi melawat, ada yang tanam padi huma dekat Sik ke, Prof. Yang ramai researcher daripada Jepun. Mereka pun masuk Islam juga. Ya. Yang tu saya dengar juga. Tapi saya tak participate lah. Itu contoh kajian lah. Maknanya pengkaji itu dia participate, dia mengambil bahagian. Itu dipanggil participant observation. Masa dia kahwin apa semua, kita atok buat perkahwinan secara Melayu. Ada gendang, ada silat gayung. Dia kahwin dengan orang Malaysia ke? Kahwin dengan orang Jepun juga. Oh. Kedua-duanya masuk Islam. Ah. Sekarang ni mereka masih di Malaysia. Oh, I see. Saya dengar dia jadi pensyarah di salah sebuah universiti. Tapi saya lama tak jumpa lah. Okey, satu lagi adalah non-participant observation. Ini adalah pemerhatian di mana pengkaji tidak mengambil bahagian. Pengkaji hanya tengok dan catat saja. Pengkaji tidak mengambil bahagian. Ini masuk dalam final exam lah. Nanti contoh dia tanya, bezakan antara pemerhatian antara participant observation dan non-participant observation. Boleh jawab kot, nah? Nanti baca ni. Jadi beza utama participant observation berlaku apabila pengkaji itu participate, terlibat, mengambil bahagian bersama dengan responden dan melakukan apa aktiviti yang dilakukan oleh responden. Maksud kalau responden semayang, dia semayang lah. Ada seorang pengkaji daripada Australia yang saya pernah jumpa. Dia mengkaji tentang aktiviti budaya dan interaksi sesama orang asli, dan respondennya adalah orang asli Cameron Highland.
Dan dia menghabiskan masa, tak silap saya, lebih kurang 8 hingga 10 bulan. Tinggal bersama-sama dengan orang asli. Tapi tidak participate, non-participant. Dia tak participate. Orang asli pergi memburu, dia tak pergi memburu. Orang asli minum arak yang orang asli punya, dia tak minum. Dia hanya perhatikan saja. Dan tempoh kutipan data dia 8 hingga 10 bulan. Lama. Dahsyat, no? Daripada Australia, mai duduk di kawasan orang asli. Dan dia buat kemah di situ. Dia buat Dia kemah. perhati je. Tapi dia perhati je apa yang orang asli tu buat. Bukan Apa perhati saja. Maksud dia ada dia catat lah. Dia catat. Dia ada lah teknik untuk dia catat apa aktiviti. Bukan observe perhati. specifically from a distance in others. Ya. Kalau orang asli tu pergi memburu ikan, dia ikut daripada jauh. Tapi dia tak memburu sama. Dia perhati je. Dia catat apa yang dibuat oleh orang asli tu. Kalau orang asli mabuk, dia tak mabuk, dia perhati apa orang asli buat. Itu dipanggil non-participant observation. Okay, nanti baca. Okay, sekarang ni, dalam kajian kita perlu menentukan populasi kajian. Apa maksud populasi kajian? A research population is generally an extensive collection of individuals or objects. That's the main focus of research. Populasi kajian tu secara umumnya adalah satu koleksi individu yang merupakan fokus kajian itu. Contoh, Ustaz Helmi nak mengkaji tentang individu, apa dia? Ustaz Helmi apa dia? Populasi kajian? Zakat, percayaan dalam institusi zakat. Tak, orang tu. Koleksi individu. Siapa orang yang nak di... Orang tu Staf Hisham. Staf Hisham. Jadi staf UNISYAM tu dipanggil populasi kajian. Staf Hisham. Populasi kajian adalah koleksi individu-individu yang menjadi fokus kepada kajian tu. Faham tak? Faham. Dalam kes Ustaz Ilmi tu, staf UNISYAM itu. Yang bergaji 2,000 ke atas. Ya. Itu dipanggil populasi kajian. Merujuk kepada kumpulan ataupun koleksi individu yang menjadi fokus utama kajian itu. A research population is a well-defined collection of individuals or entities. Populasi kajian itu adalah koleksi individu atau koleksi entiti. Entiti ini adalah contohnya organisasi, contohnya syarikat-syarikat, entiti ya, yang well defined. Kita bagi definisi yang jelas. Contohnya staf UNISYAM. Contoh lain lagi, guru-guru sekolah agama di negeri Kedah. Memang jelas kan? Masalahnya bila kita guna populasi, kadang-kadang populasi itu not manageable. Contoh, guru-guru sekolah menengah di negeri Kedah. Ada berapa ribu? Lebih kurang 13,900 orang. Boleh tak kita nak interview 13,900 orang? Kalau saya nak interview tu kan, mungkin 4 tahun pun tak siap lagi. Jadi kita akan guna sampling ya. Sampling. Sampling ni adalah a subset of individuals. Dia adalah subset. Populasi itu besar 13,800. Yang sampling tu kecil saja.
daripada subset daripada populasi kajian tadi. Contoh, populasi kajian 13,900. Sampelnya berapa? Sampelnya 100. 100 atau 200 atau 300. Cukuplah. Kalau nak buat 13,900 memang not manageable lah. Tak terurus lah. Sampling means selecting the group that you will collect data from in your research. Sampling itu maksudnya kita kaji kumpulan yang kita nak kutip data dalam kajian kita. Okay. Sampling is a process used in statistical analysis in which a predetermined number of observations are taken from a larger population. Sampling adalah satu proses yang digunakan di mana suatu nombor yang khusus telah ditentukan yang diambil daripada populasi yang besar. Okay. Jadi untuk tujuan kajian ini antara yang dikaji antara kaedah pemilihan sampel yang biasa dikaji adalah Crisci and Morgan dan juga Roscoe. Crisci and Morgan dan juga Roscoe. Jadi saya nak cadangkan kalau untuk peringkat master ni saya nak cadangkan guna Roscoe. Boleh nampak tak? Nampak tak? Kita guna Roscoe. Boleh nampak? Roscoe's 1975 set of guidelines for determining sample size has been a common choice in the last several decades. Kaedah Roscoe ni adalah satu guideline untuk menentukan size sampel yang sangat common, yang biasa digunakan dalam beberapa dekad yang lepas. Daripada tahun 90-an memang dah daripada tahun 75, 80-an, 90-an sampai sekarang ni memang dia dah jadi satu kaedah yang common. Jadi student suka yang ni. Sebab apa? Roscoe suggested that a sample size greater than 30 and less than 500 is suitable for most behavioral studies. Roscoe kata minimum 30, maksimum 500 adalah mencukupi untuk kebanyakan kajian yang berbentuk behavioral. Yang Ustaz Elmi nak buat tu dia panggil behavioral lah. Dia nak mengkaji gelagat. Gelagat. Ya. Maknanya kalau Ustaz Elmi dapat 100 cukup lah. Minimum 30. 30 tak boleh lah. Tunjuk rajin sikit. Kena aja sikit better. Carilah 120 nampak rajin ni. Kalau 30 nampak tak apa rajin lah. Tapi kalau ikut ni dah cukup lah kan. Bagi kat budak diploma lah 30 ni. Hak master ni ambil lah 120. InsyaAllah. Boleh dapat. Budak diploma kata, Abang Helmi ni malas 30 macam kami. Budak degree pun ambil 50. 30 leceh sangat. Okey, sudah. Kita berhenti setakat ni. Boleh tak kita sambung malam esok ke 9? Boleh, insyaAllah Doktor. Kita akan sambung habiskan slide ni. Kemudian ada 2-3 slide lagi. Okey. Sebab saya nak pastikan benda yang masuk dalam exam tu cover. Jadi saya akan cover benda-benda yang masuk exam lah. Macam tu lah. No? Saya pastikan benda masuk exam tu saya ajar. Macam tu lah lebih kurang. No? Dan saya mengajar subjek ni daripada tahun 2014. Setakat ni belum ada yang gagal. Jangan rosakkan statistik tu. No?
Ustaz Ilyas duk risau lah ni. Kata kok boleh share soalan Buat benda baru, Prof. Tak pernah belajar lagi research method sebelum ni kan. Nanti saya bagi tips lah dekat final exam nanti. Baik doktor. Nanti malam esok kalau rajin tolong call Ustaz Faisal juga. InsyaAllah. Ustaz Almi kau Ustaz Ilyas tolong peringat dia. Sebab malam ni saya call dia tak angkat. Jadi maksudnya saya tak mau ada pelajar yang gagal lah. Tu cerita dia lah. Kan? Sebab rekod saya bersih ni Ustaz Ilyas. Dah hampir 10 tahun saya mengajar, belum ada pelajar yang gagal lah. Jadi saya berbangga juga lah dengan rekod tu. Macam main bola tu tak pernah orang tak boleh Tak ada jaring. bodoh. Orang tak pernah jaring gol kita lah. Jadi kalau kena jaring gol, rasa tak bersonok lah. Maknanya saya ni pandai mengajar. Cuma semester ni sebabkan orang kata agak sibuk, banyak kelas yang saya tak dapat attend. Jadi itulah saya minta tolong kita buat kelas tiap-tiap malam pukul 9 sampai habis. Sampai habis Baik. benar-benar sepatutnya lah. Ni kerana Abira ni saya rasa dalam 70% lah. Benda ni kita cover. InsyaAllah. Dan buku yang saya bagi tu kalau tak ada, kalau hilang bagi tahu saya bagi lagi lah. Buku dia panggil apa? Advanced Research Methodology Notebook yang saya bagi tu. Final exam Tak ada. betul lah. Tak ada lagi, tak ada. Kalau tak ada saya bagilah ni. Saya ingat saya dah bagi lama dah. Ni kot sebab kami dalam GC tak ada doktor. Betul tak? Kami Betul nak tak ada. masuk ilmi juga. Kita nak pakai buku apa ni nak study research method ni. Udahlah kita ni tak reti. Nak masuk exam face to face pula tu. Ya, saya bagi lah. Ujung juga letak 2 subjek yang susah ni SEM 3. Kalau buat Senawai tu jenuh juga. Ya. Ya, betul. Sebab subjek ni memang subjek yang agak susah lah. Saya sembang dengan kawan-kawan pun yang buat master pun dia kata ni kira subjek yang paling susah lah. Betul. Tengok pula pensyarah banyak tak masuk pula lagi. Lagi berdebar. Lagi berdebar kan. Sebab nak goreng apa pun tak reti je ni. Hangit macam tu je kuali. Ya. Hangit macam tu ya kuali lah. Mana? Oh, saya tak pernah bagi lagi buku. Dah doktor. Nak kena bagilah ni. Takut nanti saya lupa. Tajuk dia Advanced Research Methodology Notes. Ada tu saya bagi. Advanced Research Methodology Notes. Ada dalam WhatsApp. ada dalam WhatsApp lah. Ada. Terima kasih Prof. Okey. Sama nanti tengoklah buku tu. Nanti saya bagilah tips insya-Allah. Baik, setakat tu kelas kita malam ni insya-Allah waktu yang sama pukul 9 malam esok. InsyaAllah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Sama-sama.